Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Abdul Zahin bin Junaid. Saya merupakan anak keempat daripada 6 orang adik-beradik. Dilahirkan pada tanggal 10 September 2003. Bertempat di Hospital Temenggong Seri Maharaja Tun Ibrahim Kulai Johor. Saya mempunyai 2 orang kakak, seorang abang dan 2 orang adik. Tempat tinggal saya di Felda Bukit Batu Kulai Johor. Saya mendapat pendidikan awal di Tadika Kemas Felda Bukit Batu, seterusnya ke Sekolah Kebangsaan SKL KTP Bukit Batu, dan saya mengambil aliran menghafaz Al-Quran ke Madrasah Tahfiz Al-Quran Darul Ta'lim, dan terus masuk ke Sekolah Menengah Agama Arabiah Keluang untuk mengambil SPM. Selepas SPM, saya menyambung pengajian saya di Kolej Pengajian Islam Johor, Marsah. Yang kedua, konsep perbezaan individu. Tokoh yang pertama, Steve C. Ketidaksamaan berbeza aspek lahiriah dan rohaniah yang terdapat pada diri seseorang individu. Perbezaan ini adalah nyata tetapi diabaikan apabila membuat tindakan menyelesaikan masalah. Yang kedua, tokoh yang kedua, Muhammad Saleh pula, ketidaksamaan yang terdapat pada diri seseorang dari segi mental, pencapaian akademik, penguasaan bahasa, saiz fizikal, perwatakan, sosial, emosi dan moral dan juga kreatif. Perbezaan tersebut adalah yang dilihat dan ada yang tidak dilihat. Dari segi konsep perbezaan individu yang lain, variasi manusia tidak sama dari norma kumpulan sama ada dari sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial dan bakat. Akan tetapi aspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam suatu kumpulan. Kesimpulannya, setiap individu unik dan berbeza daripada segi lahiriah dan rohaniah dan mempunyai ciri tersendiri, seperti contoh kembar seiras dikatakan sama tetapi tidak 100%. Yang ketiga, aspek individu yang terdapat dalam diri sendiri. Dari segi fizikal, dalam keluarga saya ialah yang paling ringan berat badan dan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Lebih kurang dalam 163 atau 164. Selain itu, saya mahir dalam menghias dan menanam pokok bunga. Menanam pokok bunga dan menghias ini salah satu daripada minat saya. Ini pengaruh daripada ibu saya. Selain itu, kulit saya juga tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap. Perwatakan saya dari segi pakaian biasa-biasa saja dan rambut tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Ini variasi daripada ayah saya. Dari segi kognitif atau mental, menganalisis sesuatu saya memerlukan masa yang agak lama sedikit dan saya berkebolehan bertindak cepat sekiranya tidak ada benda yang celaru di dalam fikiran saya. Dengan ini, saya juga suka berimajinasi apabila hendak memulakan kerja, dan saya juga mempunyai latar belakang kreatif. Dan saya suka menghias bunga-bungaan. Contoh seperti tadi yang saya kata, berimajinasi apabila saya hendak bekerja, seperti hendak menanam pokok bunga, dan saya berimajinasi apabila hendak menyusun bunga-bungaan itu. Nak susun di sini ke sana ke, gitulah. Dari segi emosi pula, saya menyukakan ketenteraman dan keseronokan. Kerana keadaan tenteram dan seronok itu saya memang sukalah. Saya tak suka selalu bising, terlalu riuh. Selain itu, kepercayaan. Saya tidak mudah percaya terhadap orang, kerana kalau percaya sangat nanti kena tipu kan. Selain itu, sekiranya saya marah, saya akan mencari tempat yang boleh menenangkan diri saya. Saya sebenarnya seorang yang pemarah. Apabila ada benda yang boleh membuat saya jadi
banyak fikiran lah. Macam fikiran saya celaru, saya akan mula rasa macam hendak marah lah. Dari segi tingkah laku pula, saya akan memastikan diri saya dalam keadaan kemas dan teratur kerana saya suka dengan kebersihan. Saya juga mudah tersenyum kerana senyuman membahagiakan diri saya. Okey, seperti tadi, dalam keadaan kemas dan teratur ini, saya pengaruh daripada ibu saya, kerana ibu saya sukakan keadaan yang kemas dan teratur. Kalau senyum ni daripada diri saya sendirilah. Saya suka senyum kerana untuk membahagikan diri saya sendiri lah, walaupun dalam keadaan yang marah ke. Dari segi sosial pula, saya suka berkenal dengan orang sampailah saya menjadi mesra dengan orang tersebut. Selain itu, saya perlu berfikiran positif supaya tidak akan berlaku pergaduhan. Saya bila hendak berkenal dengan seseorang, memang susah lah. Bila dah betul-betul kenal, saya akan layan dengan cara saya lah. Dari segi rohani atau nilai keagamaan, saya amat minat belajar tentang agama, kerana dari darjah 4 saya telah dihantar ke tahfiz, dan di dalam itu guru-guru menceritakan tentang keseronokan mempelajari ilmu agama, dan mak ayah saya juga memberi semangat, dan sehingga kini saya masih mencari ilmu agama. Dari segi bakat atau minat, saya mempunyai bakat semula jadi seperti menanam pokok dan menghiasnya. Ini juga pengaruh daripada ibu saya lah. Seterusnya kepada perwatakan. Dari segi perwatakan, saya seorang yang pemalu jika tidak mengenal seseorang itu. Apabila saya sudah lama mengenali orang tersebut, akan menyebabkan saya menjadi hyperaktif, kerana saya sudah anggap dia macam kawan lah. Gitulah. Dan saya juga mudah untuk marah kerana saya seorang yang pemarah. Ini mewarisi daripada mak saya. Seterusnya, dari segi penguasaan bahasa Melayu saya agak baik kerana saya tidak mempelajari bahasa-bahasa yang pelik. Dengan ini, saya berborak dengan orang sekeliling menggunakan bahasa pasar, kerana zaman sekarang semakin kurang orang yang berbual menggunakan bahasa Melayu baku. Orang kata ni bahasa Melayu baku ni macam bahasa lama lah. Maksudnya kalau cakap dengan orang tu, belakangnya semua disebut dengan jelas. So zaman sekarang zaman sekarang tidak menggunakan bahasa baku lah. Banyak menggunakan bahasa-bahasa pasar, bahasa yang senang lah, ringkas. Yang penting bahasa Melayu. Seterusnya, yang keempat, faktor yang mempengaruhi perbezaan individu. Dari segi baka, saya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kerana saya mewarisi baka ibu saya, dan berat badan adik-beradik saya amat berbeza. Saya antara yang paling ringan, oleh itu saya mewarisi baka ibu saya. Dari segi persekitaran, di sini ibu bapa saya mendidik saya dengan didikan agama sejak kecil lagi, dan mengajar saya mengenal huruf daripada umur saya 4 atau 5 tahun. Dan apabila petang, saya dihantar ke kelas mengaji. Di situ saya mendapat bantuan kawan-kawan dan guru-guru, sehinggalah bacaan saya agak mantap pada masa sekarang lah. Rumusannya, faktor yang mempengaruhi baka tidak boleh diasingkan kerana persekitaran. Setiap faktor ada peranannya. Selain itu, keadaan hidup boleh terjejas sekiranya kekurangan makanan dan nutrisi. Selain itu, sekiranya mengamalkan pemakanan yang seimbang, boleh menyebabkan anak lebih tinggi daripada ibu bapa mereka. Ibu bapa perlulah memberi makanan yang seimbang kepada anak-anak agar anak-anak menjadi sihat selalu. Kalau nampak pada zaman sekarang ni, budak darjah 1 pun seperti budak tadika, kerana kebanyakan ibu-ibu sekarang banyak makan makanan yang segera.
Kita sampai sini sajalah penutupnya tadi, sampai rumusan tadi sajalah puan. Saya mengucapkan terima kasih kepada puan kerana sudi mendengar perbincangan saya yang tidak berapa, orang kata apa, tak cukup lagi lah, macam dengan gaya, style percakapan semua saya tidak cukup lagi. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada puan kerana puan masih hendak mendengar perbincangan saya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.